Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiqh, barakallah fiqh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Azli Al-Fansuri, Ruqiyah Hayat, Imran Kadir. Abdullah, Abdullah Azli, kita muka surat berapa ya? 258 ke atau 262? 258 ke 262? Tolong beritahu Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah Kelia, saya hadir. Masya Allah, saya hadir. Waalaikumsalam. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Malam ni kita berada di Asma'ullah. Asma'ullah 262. Okey, 262. Terima kasih. Itu kita pada sifat apa 262 pada sifat apa? Pada kalimah apa? Al-Qawiyul Matin ataupun Al-Mutayyimun. Kita mana Al-Qawiyul Matin. Al-Matinu, Al-Matinu, Al-Matin, Al-Matin. Kita di mana? Minturajul Fawatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di muka surat 222 di mana? Al-Matin ke Al-Qawiyul Matin. So kita dah banyak dah. Kita dah nak habis dah. Jadi banyak lagi. Oh, banyak lagi. Banyak lagi. Kita di sifat mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita berada di sifat mana? 262, muka surat 262. Semua tak terjawab lagi. Perenggan kedua, perenggan kedua. Al-Qawiyul Matin, Al-Qawiyul Matin. Sudah Al-Qawiyul Matin. Perenggan kedua Al-Qawiyul Matin ataupun keistimewaan kalimah itu Al-Qawiyul Matin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma uhiya ilayya an ajma'a al-mal wa akum min at-tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada pada muka surat 262. Kita berada pada muka surat 262 Al-Qawiyul Matin. Sifat yang seterusnya di antara Asmaul Husna Al-Qawiyul Al-Matin, Al-Qawiyul Matin, iaitu yang maha kuasa. Al-Qawi, Al-Matin lagi teguh, atau yang menyamakan semua pekerjaan. Hak kalimah ini pada insan bagi pihak kita ialah sifat ini akan mengatasi insan yang dikuasai oleh nafsu dan keinginannya serta boleh menegakkan hukum syariat. Janganlah merasa lemah dan malas dalam menyampaikan ke arah jalan yang baik.
Maksudnya dalam kita menyampaikan sesuatu yang baik, dalam kita berdakwah, jangan kita lemah. Putus asa tu tak sekali-kali lah, insya-Allah. Maknanya jangan kita rasa lemah, mesti kita kuat, sebab Allah lah yang qawi. Allah yang qawi, yang maha kuat, dan kita berharap kepada kekuatan yang Allah miliki. Keistimewaan walimah ini ialah apabila berhadapan dengan musuh yang kuat dan tidak mampu untuk melawannya, maka ulitkanlah, zikirkanlah, ratibkanlah. Jadi saya kata ulitkanlah, ulikan sedikit tepung dan jadikannya 1,100 biji, dan setiap biji diangkat dan dilempar ke arah musuh sambil membaca ya qawiyyu, dengan niat untuk mempertahankan diri. InsyaAllah dia akan memperolehi kejayaan terhadap musuh. Akan berjaya untuk menghadapi musuh. Musuh ni tak semestinya lah musuh dalam selimut, musuh apa tu, kita punya musuh FB kita, tak kira lah orang yang tak menyenangi kita. So boleh kita buat macam ni. Jika dibaca akan memperoleh kejayaan terhadap musuh tadi. Jika dibaca dengan sebanyak-banyaknya pada hari Jumaat, ya qawiyyu, ya qawiyyu, maka akan dihilangkan sifat lupa. Ya qawiyyu, ya qawiyyu, ya qawiyyu, ya qawiyyu 41 kali tu. Kali kita boleh tu. Kalau kita mutalaah, kita baca ya qawiyyu, ya qawiyyu 41 kali. Apabila seorang kanak-kanak tidak boleh diceraikan daripada susu dan menangis, maka untuk menguatkannya, tulislah kalimah tersebut dan rendamkan di dalam air dan bagi minum kepada anak itu. Minum air, maksud dia tak nak tinggal susu kan, lalu ingat hisap susu botol ke, ataupun hisap susu mak dia ke, tak nak bercerai dengan susu, tak boleh dah, lebih pada 2 tahun dah. Maksud kena bercerai lah dengan susu tadi, lepaskanlah susu tadi. So nak lepas susu tadi, tu baca ya qawiyyu tu, baca 300, baca, hilangkan. Apabila kanak-kanak tidak boleh diceraikan daripada susu dan menangis, maka hendaklah menguatkannya dengan tulisan kalimah tersebut dan rendamkan air dan bagi dia minum kepada anak itu. Al-matin itu al-qawiyyu. Al-matin pula, al-matin jauhar al-mishkat. Al-matin, membaca kalimah ini sebanyak 361 kali, maka Allah akan, insya-Allah, apa-apa yang seorang itu ingin hasilkan akan tercapai. Apa yang kita nak hasilkan, bisnes ke, perniagaan, kita nak mula perniagaan baru ke, al-matinu, 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 al-matinu sebanyak 360 kali. Yang seterusnya al-waliyyu, yang maha melindungi, dan yang menjadikan seorang mukmin itu sahabat. Wali, wali itu maksudnya wali Allah tu, maksudnya sahabat Allah tu. Jangan main dengan wali Allah tu. Kehendak kalimah ini pada insan, apa sepatutnya yang kita lakukan bagi pihak diri kita pada kalimah ini, ialah hendaklah kita merapatkan hubungan sesama Islam dan berusaha untuk menyempurnakan hajat makhluk Allah. Imam Qushairi rahmatullah alaih berkata, tanda seorang menjadi wali Allah, dia yakni Allah memberi taufik untuk melakukan kebaikan dan mendapat keberkatan. Jika Allah menguji seorang itu dengan keburukan yang tidak disangka olehnya dan dia tidak suka untuk terlibat dalam perkara tersebut, maka dia akan disegerakan untuk bertaubat dan keluar daripada keburukan itu. Apabila seorang hamba dengan kehendak kemanusiaan ingin melakukan keburukan, maka Allah akan menyelamatkannya apabila kita membaca kalimah al-waliyyu. Iza ahabballah abdan lam yadurruhu zambun. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah tidak akan menyampaikan kepadanya keburukan. Bila Allah suka, dan Allah akan selamatkan kita
daripada kejahatan dan keburukan. Apabila dia merasa lemah, maka dia akan disibukkan dengan ibadat dan taat. Kadang-kadang kan kita rasa lemah dengan kita membaca orang-orang yang menjadi wali Allah ini, maka dia akan dikuatkan dengan ibadat dan taat. Inilah tanda kebahagiaan seorang insan. Sebaliknya, bagi mereka yang celaka, tandanya ialah Allah akan melakukan kepadanya sebalik daripada apa perkara di atas. Salah satu tanda wali Allah ialah Allah akan meletakkan dalam hati mereka perasaan sayang kepada hamba-Nya yang lain. Dengan sebab itu, para wali itu akan menunjukkan kesempurnaan kasih sayang dan hubungan dengan hamba yang lain. Barang siapa yang banyak mewiridkan kalimah ini, iaitu al-waliyu, apabila dia berhadapan dengan orang ramai, maka mereka akan cenderung kepadanya. Seorang yang mempunyai isteri atau hamba yang kerap hamil dan perkara itu menyusahkan dirinya, tiap-tiap tahun hamil isteri dia, kesian juga orang perempuan hamil tiap-tiap tahun ni, maka bacalah kalimah ini sebelum bersama dengan isteri atau hambanya itu. Allah akan menghindarkan isteri dan hambanya itu daripada kekerapan hamil. Bagus juga. Al-Majid, yang amat terpuji. Hak seorang insan, hak seorang hamba pada nama ini ialah dia berusaha untuk memasukkan dirinya di kalangan orang yang hampir kepada Allah, yang memujinya kerana zatnya, bukan kerana sesuatu yang lain. Dan dia juga memperelokkan amalan dan akhlaknya. Keistimewaannya ialah barang siapa yang banyak mengucap kalimah ini, maka perbuatannya akan disukai. Jika seorang itu berhadapan dengan orang yang bercakap keburukan, maka Allah akan memberi kemampuan kepadanya dan menyelamatkan dirinya daripada mereka. Seorang yang membaca kalimah ini pada semangkuk air yang diisi sebanyak 90 kali dan sentiasa meminum air dalam mangkuk tersebut, maka insya-Allah dia akan diselamatkan daripada keburukan lidah dan perkataan-perkataan yang kesat. Allah selamatkan dia daripada perkataan-perkataan yang kesat. Al-Muhsi, yang mengetahui keadaan semua makhluk. Di sisi Allah semua bilangan makhluk yang zahir dan yang tidak, dan yang zahir dan tidak tersembunyi. Dan makhluk itu zahir dan tak tersembunyi. Kehendak insan pada kalimah ini ialah pada setiap waktu sama ada dalam keadaan diam maupun bergerak, maka janganlah lalai dan leka daripada Allah, dan setiap hembusan dan sedutan nafas disertai dengan zikrullah. Diriwayatkan apabila tiadalah penyelesaian, diriwayatkan bahawa tiada penyesalan bagi penduduk syurga melainkan penyesalan terhadap waktu yang dilalui tanpa zikrullah. Kehendak kalimah ini ialah pada nikmat yang Allah anugerahkan yang tidak terhitung banyaknya itu. Apabila seorang mendapat nikmat, maka dia akan mengucap kesyukuran di hadapannya dan merasa dirinya berhajat dan lemah. Apabila dikira dosa pula, dia akan merasa malu terhadap keuzurannya kerana membiarkan masa berlalu kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca kalimah ini pada hari Jumaat sebanyak 1000 kali, yakni kalimah Al-Muhsi, maka dia akan diselamatkan daripada azab kubur dan hari kiamat. Al-Mubdi'u wal-Mu'idu, pencipta kali pertama dan zat yang menghidupkannya semula. Al-Mubdi'u, yang memula-mula mencipta, Al-Mu'id, yang mengembalikan ciptaan itu. Perintah hamba daripada nama ini dengan kalimah ini ialah dengan menzahirkan kebaikan-kebaikan, memulakan dalam melakukan amal-amal kebaikan, dan jika ada kebaikan yang dia tertinggal, maka dia akan mengulanginya kembali. Keistimewaannya ialah apabila seorang itu mendapati isterinya hamil
dan untuk menyelamatkan daripada gugur atau seumpamanya, maka suami hendaklah baca kalimah ini sebanyak 90 kali dan letak jari telunjuk pada 4 penjuru perut isterinya. InsyaAllah isterinya akan terselamat daripada gugur dan akan melahirkan anak dengan tenang. Pada hak muda-muda lah, hak dah pencen-pencen tu tak apalah. Jika seorang yang mendapati suara saudaranya hilang, bila adik-beradik dia hilang dan tidak bertemu dengannya, dan seorang yang ingin mencari kebaikan dan membaca kalimah ini sewaktu ahli keluarganya tidur di 4 penjuru sebanyak 70 kali, kemudian membaca Ya Mu'id, maka sebelum sampai 7 hari dia akan mendapati keluarganya yang hilang itu kembali, insya-Allah. Barang siapa yang mewiridkan kalimah ini dengan sebanyak-banyaknya, maka perkara yang hilang akan daripada dirinya akan kembali. Al-Muhyi wal-Mumit, Al-Muhyi wal-Mumit, yang menghidupkan dan yang mematikannya. yakni Allah dengan nur iman akan menghidupkan hati yang mati dan menghidupkan jisimnya, dan dialah yang mematikan jisim itu. Kelalaian hati menyebabkan seorang itu mati. Hak kalimah ini ke atas hamba ialah hendaklah menyampaikan manfaat kepada makhluk dan membakar semangat kepada hati-hati yang mati untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang itu mengharapkan kehidupan berterusan dan juga mengharapkan kematian. Bahkan hendaklah dia redha dengan qada dan kadar Allah. Maknanya tak boleh juga kita nak hidup sepanjang masa, ataupun tak boleh kita minta mati, sebab minta mati tak ada di kalangan sebab minta mati yang mana yang mazmum, yang dicela, dan minta mati yang mana yang mamduh. Telah kita bincangkan semua itu di dalam Kitabul Janaiz dahulu. Okey. Tidak boleh seorang itu mengharap kehidupan berterusan dan juga mengharapkan kematian. Bahkan hendaklah dia redha dengan qada dan qadar ilahi. Antara doa yang diajar oleh Nabi, ya Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kullil khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kehidupan kepadaku selagi ia baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik untukku. Al-Muhyi wal-Mumit. Ya Allah, perelokkanlah bagiku agamaku yang menjadi sandaran bagi urusanku dan duniaku, dan padanya lah tempat kehidupanku, dan akhiratku yang padanya lah tempat kembaliku. Jadilah kehidupanku ini sebagai sebab untuk bertambah-tambahnya kebaikan, dan jadilah kematian itu bagiku sebagai kerehatan daripada keburukan. Allahu Akbar. Barang siapa yang rasa sakit dan takut kehilangan anggotanya kerana sakit, maka bacalah kalimah ini sebanyak 7 kali. Barang siapa yang sentiasa membaca kalimah ini, maka Allah akan hidupkan hatinya dan akan memberi kekuatan kepadanya. Barang siapa yang tidak dapat mengawal keinginan nafsunya kerana kuatnya keinginan nafsunya itu dalam mengikuti syariat, maka dia pada waktu tidur letakkan tangan di dadanya, bacalah ya Mumit, dan tidur. Nescaya Allah akan menjadikan nafsunya itu kepada ketaatan. Al-Hayy, yang maha hidup. Kehendak hamba pada kalimah ini ialah barang siapa yang mengingati Allah, maka dia sentiasa hidup dan mengorbankan jiwanya ke jalan yang baik dan berjuang sehingga mendapat kesyahidan.
keistimewaannya ialah barang siapa yang sakit dan membaca nama yang mulia ini, atau orang yang lain sakit, maka bacalah kalimah ini di depannya, Allah akan mengurniakan kesihatan kepadanya. Siapa yang membaca setiap hari 70 kali, maka Allah akan memberi kekuatan kepada rohaninya. Al-Qayyum, jangan menulis kerana nama. Al-Qayyum, yang maha berdiri dengan sendiri dan mendirikan yang lain. Kata Imam Qushairi, barang siapa yang meyakini bahawa Allah itu zat mengambil tanggungjawab terhadap sekalian perkara, maka dia terselamat daripada keletihan tadbir dan kepenatan kerana kesibukan. Qawi, Allah tu yang berdiri, yang maha berdiri, dan dengan sendirinya kekuatan Allah itu diberi kepadanya. Dia akan hidup dalam kerehatan kerana menyerahkan urusannya kepada Allah, dan dia tidak akan bakhil dengan perkara yang baik serta elok, serta tiadalah dunia ini mempunyai nilai yang tinggi di dalam hatinya. Dalam hati dia tu tak ada nilai pun tentang dunia. Jadi Allah, keistimewaannya apabila seorang berzikir dengan nama ini pada waktu sahur, maka Allah akan melembutkan hati terhadap dirinya, hati orang terhadap dirinya, dan orang ramai akan mencintainya. Al-Wajid, yang memiliki segala-galanya, yang maha kaya dan yang tidak berhajat. Hak bagi seorang hamba ialah penting seorang itu menghasilkan kesempurnaan yang tinggi dan berusaha bersungguh-sungguh hingga dengan kasih sayang Allah, maka Allah membuat dia tidak berhajat kepada sesiapa pun. Keistimewaan kalimah ini adalah seorang yang makan dan setiap suapan dibaca kalimah ini, makanan itu memberi nur pada perutnya. Barang siapa yang membaca kalimah ini sewaktu bersunyi diri, dia akan merasa sunyi, akan hilang daripada dirinya. Duk tengah tension, duk kena apa tu? Duk kena karantin, baca kalimah. Al-Majid, yang memiliki kehebatan. Seorang yang membaca kalimah ini sewaktu bersunyi diri, Allah akan menzahirkan nur pada hatinya, dan barang siapa membaca kalimah ini dengan banyak, maka dia akan mulia pada pandangan manusia. Al-Wahidul Ahad, yang tunggal lagi esa. Hak hamba pada kalimah ini hendaklah dia beribadat. Hamba tadi hanya untuk Allah sahaja. Keistimewaannya ialah hendaklah dibaca 1000 kali. Nescaya seorang itu akan diselamatkan daripada ketakutan yang ada di dalam hatinya. Seorang yang inginkan anak, maka tulislah kalimah ini dan letaklah di sisinya, insya-Allah dia akan memperolehinya. Al-Ma As-Samad, yang tidak memerlukan sesiapa dan semua berhajat kepadanya. Allahus Samad, Allah Ta'ala ni tak perlu pada siapa, dan dialah semua perkara dan semua benda berhajat kepadanya. Kehendak hamba terhadap sifat ini ialah dalam setiap hajat hendaklah kembali kepada Allah dan meminta kepadanya. Jangan terlalu risau terhadap rezeki, dan bertawakullah kepadanya, serta menghindarkan diri terhadap rezeki, serta menghindarkan diri kepada perkara-perkara haram di dunia, dan hati tiada kecenderungan kepada kecantikan dan keelokan, sehingga tidak terlalu leka dalam mencari perkara yang halal daripada dunia. Jangan leka. Dan kita katakan, jangan kita leka dengan dunia. Jadi untuk sampai kepada darjah takwa, banyak benda harus yang ditinggalkan walaupun halal. Jangan berharap kepada makhluk dan sentiasa meminta kepada Allah. Keistimewaan kalimah ini ialah apabila seorang hamba itu pada waktu sahur atau pada waktu pertengahan malam sujud kepada Allah dan membaca kalimah ini 1500 kali, nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada tangan mereka yang zalim.
Barang siapa yang membaca nama yang mulia ini sebanyak-banyaknya, maka dia tidak akan merasa lapar. Jika dibaca ke dalam keadaan berwuduk, maka dia tidak perlu risau kepada makhluk. As-Samad, As-Samad. Al-Qadir, Al-Qadir, yang maha berkuasa, yang maha menzahirkan kekuasaannya. Tuntutan kalimah ini pada diri hamba ialah hendaklah seorang hamba menahan keinginan hawa nafsunya daripada kelazatan dunia. Keistimewaan kalimah ini, apabila seorang itu menyebut kalimah ini ketika mengambil wuduk, maka dia tidak akan terperangkap dalam tangan penzalim dan musuh tidak akan menguasainya. Jika seorang itu berada dalam pekerjaan yang susah, maka dia membaca kalimah ini sebanyak 41 kali. Al-Qadirul Maqtadir, Al-Qadiru, yang maha berkuasa menzahirkan kekuasaan. Tuntutan kalimah ini, tuntutan keistimewaan kalimah ini, apabila seorang itu menyebut ketika mengambil wuduk, dan dia tidak akan terperangkap dalam tangan penzalim dan musuh tidak akan menguasainya. Jika dia berada di dalam pekerjaan yang susah, maka dia bacalah kalimah ini sebanyak 41 kali. InsyaAllah Allah akan memberi keputusan yang terbaik baginya dalam pekerjaan tersebut. Apabila seorang mengambil berat untuk membaca nama yang mulia ini secara berterusan, maka keadaannya akan bertukar daripada leka kepada khusyuk. Seorang hamba yang membaca kalimah ini ketika bangun daripada tidur sebanyak 20 kali, maka segala pekerjaannya akan kembali kepada Allah. Al-Muqaddimu wal-Muakhir, Al-Muqaddimu wal-Muakhir, yang mendekatkan sahabat dan mendekatkan sahabat kepada keampunannya, dan yang menjauhkan musuh dengan kasih sayang. Al-Muakhir, yang membelakangkan musuh, yang menghadapankan, iaitu mendekatkan sahabatnya kepada keampunan. Tuntutan kalimah ini daripada seorang hamba ialah hendaklah seorang hamba mendahulukan dirinya di dalam perkara kebaikan supaya dirinya dikehadapankan, yakni di dalam menentang musuh mesti berada di hadapan, dan Allah mendekatkan dia dengan kemuliaan dan mengalahkan musuhnya sehingga berbangga dengan kebesaran. Begitu juga satu pekerjaan yang patut didahulukan, hendaklah didahulukan. Apakah perintah Allah yang paling utama untuk dilakukan, maka itulah yang dilakukan terlebih dahulu. Kadang-kadang banyak perintah Allah SWT datang serentak, maka Allah SWT terdoa pada Allah, manakah amalan perintah yang paling utama yang dikerjakan pada saat itu. Pada saat itu amrul hal dipanggil. Allahu Akbar. Kemudian kalimah ini ialah kemuliaan kalimah ini, keistimewaan kalimah ini ialah apabila seorang itu berada di medan perang lalu membaca kalimah Al-Muqaddim, Al-Muqaddim, atau menulis kalimah ini dan meletak di sisinya, maka dengan izin Allah dia tidak akan tewas dan tidak akan dimusnahkan. Barang siapa membaca kalimah ini sebanyak-banyaknya, maka Allah akan memberi kekuatan kepada jiwanya untuk melakukan perintah-perintahnya dan taat kepadanya. Barang siapa yang membaca kalimah Al-Muakhir sebanyak 100 kali, maka Allah akan menghindarkan hatinya daripada bergantung kepada selainnya. Barang siapa yang membaca kalimah ini sebanyak 100 kali, maka Allah akan memberi keputusan yang baik untuk pekerjaannya. Barang siapa yang membaca kalimah ini 41 kali, maka jiwanya akan tunduk kepada Allah. Al-awwalu wal-akhir, yang awal dan yang akhir hak hamba terhadap kalimah ini ialah bersegera dalam menunaikan perintahnya dan mengorbankan jiwa untuknya, serta supaya menghasilkan kebahagiaan yang abadi. Keistimewaannya ialah barang siapa yang tidak mempunyai anak lelaki, maka bacalah kalimah Al-Awwal sebanyak 40 hari dan setiap hari sebanyak 40 kali, maka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah hajatnya akan disempurnakan. Apabila seorang itu berhajat untuk memperoleh anak atau mana-mana hajat, maka hendaklah baca kalimah ini 40 kali
40 malam, 40 kali malam Jumaat sebanyak 40 kali malam Jumaat sebanyak 1000 kali, insya-Allah Allah akan menyempurnakan hajatnya. Barang seorang, bagi seorang yang berada di penghujung umurnya dan kebaikan masa lampaunya dihabiskan, dan kebanyakan masa lampaunya dihabiskan dengan dosa dan maksiat, maka ucaplah al-akhir dengan perasaan sedih, pengakhirannya akan menjadi baik, insya-Allah. Az-zahir wal batin, yang zahir dan segala yang zahir iaitu segala ciptaan dan makhluknya menunjukkan kepada kesempurnaan sifatnya, yang tersembunyi iaitu hakikat bagi zatnya tersembunyi daripada waham dan khayalan insan. Keistimewaan kalimah ini ialah apabila seorang membaca kalimah ini sebanyak 500 kali selepas solat isyraq, maka dia akan dikurniakan cahaya pada pandangannya. Jika seorang itu takut kepada taufan, maka bacalah sebanyak-banyaknya, maka dia akan dikurniakan afiah. Jika diletakkan kalimah ini pada dinding rumah, maka dinding itu akan terselamat daripada runtuh. Barang siapa yang berterusan dengan kalimah al-batin, apabila dia melihat kepada seorang, maka Allah SWT, apabila dia melihat kepada seseorang, maka Allah SWT akan menjadikan orang itu sahabatnya. Al-wali ni al-wali, yang bertanggungjawab atas segala urusan. Hak hamba terhadap kalimah ini sama seperti hak hamba terhadap ism al-waliyu. Keistimewaannya ialah barang siapa yang menulis pada kertas dan dimasukkan ke dalam bekas air, lalu air itu direnjiskan pada dinding rumah, insya-Allah dinding tersebut akan terpelihara. Barang siapa yang membaca ism ini, kalimah ini yang mulia sebanyak 300 kali, maka insya-Allah hajatnya akan tercapai. Al-Muta'ali, yang maha tinggi daripada sifat sekalian makhluk. Kehendak kalimah ini pada diri hamba sama seperti kalimah al-ali. Keistimewaannya ialah barang siapa banyak membaca kalimah ini, maka mana-mana pekerjaan yang susah akan dimudahkan. Sebahagian berkata bahawa bagi wanita hamil, sesebahagian berkata bahawa bagi wanita hamil apabila dia membaca nama yang mulia ini, maka segala kesusahan dan kesakitan sewaktu hamil akan diringankan. Al-birru, yang mempunyai ihsan yang tinggi. Hak hamba pada kalimah ini ialah seorang itu hendaklah bermuamalah baik dengan ibu bapa, birru walidain, para ustaz dan guru, kaum kerabat dan semua yang bersangkut paut dengannya. Keistimewaannya ialah apabila sesuatu tempat dilanda ribut atau turunnya bala, maka hendaklah membaca kalimah ini. InsyaAllah orang yang membacanya akan diselamatkan daripada ribut atau bala itu. Seorang yang membaca kalimah ini sebanyak 7 kali akan diberikan keamanan. Barang siapa yang diuji dengan minuman keras atau zina dan menyesali terhadap dosanya, maka bacalah kalimah ini sebanyak 7 kali setiap hari, hatinya akan dijauhkan daripada bala ini. Allahu Akbar. At-Tawwab, yang menerima taubat. Asal makna taubah ialah kembali, yakni memalingkan diri daripada dosa kepada kebaikan. Apabila lafaz taubat dinisbahkan pada hamba, maka maksudnya ialah memalingkan diri daripada dosa. Hamba itu menyesali dosanya dan perasaan malu dia kembali kepada Allah. Apabila lafaz taubat dinisbahkan kepada Allah, maka ia memberi makna rahmat dan taufik, yakni memandang hamba dengan rahmat dan mentawajuhkan taufik kepada hamba itu. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka Allah akan memudahkan sebab untuk dia bertaubat, yakni memberi taufik kepadanya untuk bertaubat. Apabila seorang itu berada dalam kelekaan dan dosa, lalu datang kesedaran dalam hatinya tentang kesalahan tersebut, dan dia menyesali dosa-dosanya, dan Allah memberi taufik untuk dia merasa malu dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya
dan dengan kasih sayang Allah, rahmatnya akan tawajuh kepada hamba tersebut. Oleh yang demikian, sepatutnya hamba sentiasa mengharapkan rahmat Allah dan tidak berputus asa. Yakinlah pada penerimaan taubat serta tutuplah segala pintu berputus asa. Jangan sekali-kali dia berputus asa dengan rahmat Allah. Di samping itu, maafkanlah kesilapan orang lain, sama ada orang itu memohon keuzuran daripada kita atau tidak. Hendaklah seorang itu berusaha untuk bertaubat daripada dosa dan menyesali kesilapan. Ajilu taubah qabla al-maut. Bersegeralah di dalam bertaubat sebelum tibanya kematian. Para siapa yang membaca nama yang mulia ini sebanyak 300 kali selepas solat duha, maka Allah akan menerima taubatnya dan sebagai taubat nasuha. Jika seorang itu membaca nama yang mulia ini sebanyak-banyaknya, maka Allah akan membaiki segala kebaikannya dan Allah akan menundukkan jiwanya kepada taat. Tanpa beribadat, hatinya tidak akan tenang. Bacalah juga kalimah doa ini selepas solat duha. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka dosanya akan dihapuskan. Al-muntaqimu, yang memberi balasan kepada orang kafir dan orang yang tidak berperi kemanusiaan. Hak hamba terhadap ism ini, kalimah ini, ialah musuh insan yang nyata, iaitu nafsu dan syaitan. Musuh yang paling besar ialah nafsu amarah. Maka tindakan terhadap nafsu amarah ialah apabila seorang itu melakukan dosa atau malas melakukan ibadat, maka hendaklah dia memaksa dirinya untuk melawan kehendak nafsu itu. Keistimewaannya ialah apabila seorang itu tidak dapat menahan daripada kezaliman musuhnya, maka bacalah kalimah ini sebanyak 3 kali Jumaat secara berterusan. Allah akan mengubah musuhnya menjadi sahabat. Dia akan selamat daripada kezaliman tersebut. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila ada satu nama bagi Allah, bahawa ada satu nama bagi Allah, iaitu Al-Mun'imu. Barang siapa yang membaca kalimah ini secara berterusan, maka dia tidak akan berhajat kepada sesiapa pun. Al-Afu, yang maha pemaaf. Allahu Akbar. Syekh Abdul Haq Muhaddis Dahlawi menulis di dalam mensyarahkan Asmaul Husna bahawa Al-Afu ialah yang menghapuskan kejahatan dan yang menghapuskan dosa. Walaupun maknanya hampir dengan Al-Ghafur, namun Al-Afu lebih baligh dalam maknanya, lebih mendalam dalam maknanya, kerana makna Al-Ghufran ialah memutuskan dosa. Al-Ghufran, sedangkan Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghufran lah. Al-Afu ialah menghapuskan dosa. Al-Afu ialah menghapuskan dosa. Oleh itu, sebanyak mana dosa dilakukan, Allah akan dengan kemuliaannya akan memaafkannya dan menghapuskan dosanya. Oleh yang demikian, janganlah kita memandang hina dan merendah mereka yang berdosa. Kenapa? Kerana boleh sahaja dengan rahmat Allah dia menghapuskan dosa-dosa mereka yang berdosa. Tuntutan kalimah ini ialah seperti dalam ayat wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Maksudnya orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Keistimewaan kalimah ini ialah barang siapa yang banyak berdosa, maka hendaklah perbanyakkan menyebut nama yang mulia ini, maka Allah akan memaafkannya. Allah akan maafkan dia. Ar-Ra'uf, yang maha mengasihani hamba. Hak hamba pada kalimah ini ialah sama seperti kalimah Ar-Rahim. Diceritakan bahawa ada seorang yang mempunyai jiran yang buruk. Apabila dia meninggal, maka dia tidak hadir solat jenazah jirannya itu. Jiran buruk, dia pun tak nak hadir. Selepas itu dia melihat dalam mimpinya jirannya itu dan ditanya kepadanya, bagaimanakah layanan Allah terhadap kamu?
Jawabnya, Allah mengampuni dosaku, dan kabarlah kepada jiranku yang tidak menghadiri solat jenazahku. Kata Allah, ampun dosaku. Beritahu sahabat yang baik dan bersangka buruk dengan kau, sampaikan salam aku. Law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi iza amsaktum khasyatal infaq. Jika kamu memiliki pemendaraan rahmat Tuhanku, pada ketika itu tentulah kamu akan berlaku bakhil, kedekut kerana takut kehabisan. Jika kamu memiliki pemendaraan rahmat Tuhanku, pada ketika itu tentu kamu akan berlaku bakhil, kedekut kerana takut kehabisan. Keistimewaan, law antum tamlikuna khaza'inu rahmat rabbi iza amsaktum khasyata infaq. Bila kita ni manusia, dia disifat macam tu, walaupun dia dah dapat khazanah Allah tu, dia dapat khazanah Allah ni berterusan, tak pernah berkurangan, sebanyak mana dibelanjakan, sebanyak mana dikeluarkan, maka tak akan habis. Tapi jika Allah kata law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi, jika kamu tadi memiliki khazanah rahmat Allah, rahmatku, Allah kata jika kamu ambil khazanah rahmatku, kamu ni takut nak belanjakan, sebab takut kehabisan. Itu hak Allah punya tu. Nabi kata itu tu hak. Surah Al-Isra tu, surah ayat Isra tu, ayat 100, Allah Ta'ala kata, kalau kau miliki khazanah aku sekalipun, kerana sifat kedekut insan tadi, dia tak akan infak, dia tak akan belanja kepada, dia tidak akan membelanjakan harta. Sebab apa? Dia akan tahan harta tu, takut kehabisan. Sedangkan khazanah Allah tu tak pernah habis. Itulah sifat bakhilnya yang ada pada insan. Sifat bakhil yang ada pada insan, kalau dia miliki khazanah Allah sekalipun, dia tak akan infakkan. Keistimewaan Islam ini, jika seorang itu ingin menyelamatkan seorang yang dizalimi daripada tangan orang yang zalim, maka bacalah kalimah ini sebanyak 10 kali, maka orang yang zalim itu akan menerima permohonannya untuk melepaskan si mazlum yang dizalimi itu, dan tidak akan lagi melakukan kezaliman terhadap mazlum yang dizalimi. Pada siapa yang berterusan membaca kalimah ini, maka hatinya akan menjadi lembut, dia akan bersahabat dengan orang-orang, dan hatinya orang-orang itu akan menjadi sahabatnya. Al-Malikul Mulk, yang memiliki sekalian alam. Hak hamba terhadap kalimah ini ialah sama seperti kalimah sama ism tu, maknanya nama Al-Malik. Imam Syazili rahmatullahi alaihi berkata, hai manusia, berhentilah kamu pada satu pintu, iaitu pintu Allah, supaya dibuka bagimu pintu-pintu yang lain, dan tunduklah pada seorang raja, supaya makhluk yang lain tunduk padamu. Raja itu maksudnya Allah. Bila kita berhenti depan pintu Allah Ta'ala, kita tak perlu lagi dah, pintu-pintu lain akan dibuka bagi kita. Keistimewaan kalimah ini, apabila seorang itu membacanya secara berterusan, maka Allah akan memenuhi segala maqasid, segala apa yang dikehendaki olehnya dalam kehidupan, dan dia akan mendapat keputusan yang terbaik. Ini juga keistimewaan Zul Jalali wal Ikram. Zul Jalali wal Ikram yang memiliki kehebatan dan kemuliaan. Hak insan terhadap kalimah ini ialah hendaklah seorang itu berusaha untuk menghasilkan jiwa yang bersih dalam dirinya dan menjadi hamba yang mempunyai hubungan baik dengan manusia. Al-Muqsid, yang menunaikan hak orang yang berhak, yang maha adil. Kehendak insan pada nama ini sebagaimana yang telah dijelaskan kepada Al-Adl.
Kelebihan kalimah ini, barang siapa yang membaca nama yang suci sebanyak 100 kali, maka Allah akan selamatkannya daripada kejahatan syaitan dan memeliharanya daripada sifat waswas. Jika dibaca sebanyak 700 kali, maka akan diingini olehnya. Nah, apa yang diingini olehnya akan terhasil. Apa yang dia nak, benda tu akan terhasil. Al-Jami' yang mengumpulkan sebahagian makhluk kepada hari kiamat. Para siapa yang menghimpunkan antara ilmu dan amal serta kesempurnaan jiwa dan jasmani, maka dia beroleh bahagian daripada nama yang agung ini. Keistimewaannya ialah apabila seorang itu berpisah dengan kaum, kerabat dan ahli keluarganya selama bertahun-tahun lamanya, maka pada waktu duha, maka hendaklah dia mandi dan mengangkat mukanya ke langit dan membaca nama yang suci sebanyak 10 kali. Setiap kali dia membaca nama itu, maka dia menggenggam jarinya, kemudian dia buka, insya-Allah dia akan bertemu kembali dengan keluarganya yang telah lama berpisah. Al-Ghaniyu yang maha kaya lagi tiada berhajat kepada sesiapa pun. Keistimewaannya ialah seorang yang diuji dengan perasaan tamak dan dengki, maka letaklah tangan pada bahagian anggota sambil membaca nama suci ini, insya-Allah dia akan diberi kejayaan. Orang siapa yang membaca nama ini sebanyak 70 kali setiap hari, maka hartanya akan diberkati dan dia tidak akan berhajat kepada sesiapa pun. Al-Mughni yang maha mengayokan pada mereka yang dikehendaki. Kehendak Allah terhadap hamba bagi kalimah ini ialah hendaklah kita memutuskan pergantungannya kepada semua selain Allah dan tidak meminta hajat daripada makhluk, bahkan memintanya daripada Allah. Keistimewaannya ialah seorang yang membaca kalimah ini berterusan selama 10 hari, 10 kali Jumaat dan membacanya sekurang-kurang 1000 kali, maka dia tidak akan berhajat kepada makhluk lagi. Al-Mani' yang menghalang hamba-hambanya daripada menerima kecelakaan di dunia dan di akhirat. Kehendak insan terhadap kalimah ini ialah janganlah seorang itu menjadikan jiwa dan tabiatnya mengikut kehendak nafsu, maka seorang itu akan terselamat daripada kehancuran dunia dan akhirat. Terselamat dia. Keistimewaannya adalah apabila seorang suami tidak berkeinginan kepada isterinya, maka bacalah nama yang mulia ini sebanyak 20 kali, insya-Allah Allah akan menyelamatkannya daripada perasaan tidak berkeinginan dan marah. Syah Abdul Haq Muhaddis Dehlawi berkata, mengikut riwayat yang lain daripada Sayyidina Abu Hurairah, ada disebutkan sebelum nama Al-Mani' satu nama lagi, iaitu Al-Mu'ti. Beliau telah menjelaskan kedua nama yang mulia itu seperti dalam doanya, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Maksudnya, tiada siapa yang boleh menghalang daripada apa yang dikau bagi, dan tiada siapa yang boleh memberi sesuatu yang engkau menghalangnya. Oleh yang demikian, apabila seorang itu yakin bahawa Allah jualah yang memberi dan tiada siapa yang boleh menghalang, maka dia akan berharap kepada Allah. Ad-Darru Al-Nafi'. Kalimah kata Allamah Khushairi rahmatullah alaih, kedua sifat ini terdapat isyarat kepada tauhid. Tiada siapa, iaitu tiada sesuatu yang berlaku di dalam kerajaannya melainkan dengan ciptaannya, makhluknya, hikmatnya, qadaknya, kehendak dan kemahuannya. Oleh yang demikian, barang siapa yang berserah terhadap hukum Allah, maka dia akan hidup dalam keadaan tenang, dan barang siapa yang utamakan kehendak nafsu, maka dia akan menghadapi malapetaka dan bahaya. Hadrat Syekh Maulana Zakaria rahmatullahi alaih menulis dalam mensyarahkan kedua nama yang mulia ini bahawa segala kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat hanyalah daripada Allah. Sejuk, panas, kering, basah, kesusahan, kerisauan, kesemuanya penyembuhnya ialah Allah.
pada satu ketika baginda Musa alaihissalam telah mengalami sakit gigi. Baginda berdoa kepada Allah dan Allah wahyukan bahawa ambillah daun daripada satu jenis pokok dan berubatlah dengannya. Apabila baginda melakukannya, maka baginda telah membolehi kesembuhan. Apabila baginda melakukannya dan kemudian selepas itu baginda sakit gigi lagi, baginda telah mengambil daun yang sama dan berubat dengannya, namun sakitnya tidak sembuh. Baginda berdoa, Ya Allah, Ya Rabb sekalian alam, Engkau telah mewahyukan kepadaku supaya berubat dengan daun sekian-sekian. Allah berfirman kepada Nabi Musa, pada ketika dahulu kamu tawajuh kepadaku dan aku mengurniakan kesihatan, tetapi pada kali ini kecenderunganmu pada daun itu. Macam mana aku nak sembuhkan kau? Keistimewaan kalimah ini ialah barang siapa yang ingin dimudahkan keadaannya, maka bacalah kalimah ad-dar pada malam Jumaat sebanyak 100 kali, maka Allah akan menghasilkan untuknya istiqamah. Jika seorang itu berlayar di atas air, maka bacalah nama yang mulia ini, An-Nafi', An-Nafi' sebanyak 41 kali. InsyaAllah dia akan terselamat daripada bahaya. Baca ketika ingin memulakan sesuatu pekerjaan, maka dia akan mendapat natijah yang baik. An-Nafi'u, An-Nafi'u, An-Nafi'u. An-Nur yang memberi cahaya kepada langit dan bumi, yang memberi cahaya kepada anbiya dan ulama, yang memberi cahaya dalam hati orang yang mukmin. Keistimewaannya ialah orang siapa membaca surah An-Nur sebanyak 7 kali dan membaca nama yang mulia sebanyak 1000 kali, maka hatinya akan bercahaya. Orang siapa yang membaca nama ini pada waktu pagi, maka hatinya akan bercahaya. Al-Hadi yang memberi petunjuk. Allah lah zat yang menunjukkan jalan kepada hambanya. Terdapat pelbagai jenis hidayat yang tidak terhitung dalam Al-Quran. Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai' khalqahu summa hada. Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada setiap sesuatu kejadian semula jadinya yang sesuai dengannya. Kejadian yang istimewa yang sesuai dengannya. Kemudian dia memberi petunjuk kepadanya dengan cara menggunakannya. Apabila seorang anak dilahirkan, maka akan diberitahu kepada anak itu bagaimana ingin minum dan susu ibunya. Apabila seekor anak burung menetas daripada telurnya, maka Allah akan memberitahu kepada burung bagaimana cara untuk mematuk makanan. Begitulah pada makhluk yang lain. Hasilnya setiap ciptaan pada setiap waktu berada dalam satu perbuatan, itulah dikatakan summa hada. Apabila kita tanam satu pokok dan pokok itu tumbuh dan ada di hadapannya penghalang, pokok itu tak akan tumbuh, tak akan menempuh daun, menempuh besi yang menghalangnya. Bahkan dia telah menundukkan besi, dia telah menundukkan perjalanannya dan meneruskan perjalanannya. Summa hada, maknanya Allah SWT bagi perasaan syuur kepada setiap ciptaannya untuk mengatasi. Allahu Akbar. Maksudnya kamilah yang telah memberi kepada setiap sesuatu kejadian. Nikmat yang paling besar ialah hidayat Allah akan menunjukkan jalan kepadanya supaya dia tidak melihat nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, supaya dia dapat melihat nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Allah juga mengurniakan taufik di dalam batin orang-orang yang khawas dan mengurniakan nur kepada orang-orang yang merupakan sebab kepada hidayat. Dia merupakan sebab untuk seorang itu mendapat petunjuk dan hidayat. Keistimewaan kalimah ini, apabila seorang itu mengangkat tangannya ke langit dan membaca kalimah ini sebanyaknya, kemudian menyapu muka dan mata, maka dia akan sampai ke martabah ahlul maghfirah al-badi'u, yang maha mencipta tanpa contoh. Kita nak buat satu-satu benda, kita perlu ada acuan dan contoh. Seorang yang
yang berada di dalam percakapan dan perbuatannya, menghukum nafsunya dan menjadikan sunnah sebagai hakimnya, dan bercakap dengan kalimah dengan hikmah, dan dia berfikir sebelum bercakap, maka Allah menghikmahkan lidahnya. Barang siapa yang menjadikan percakapan dan perbuatan mengikut hawa nafsu dan bid'ah, maka fikiran dan lidahnya sentiasa berada di dalam bid'ah. Kerana kita sentiasa inginkan kebaikan, kita sentiasa nak kepada kebaikan, dan Allah akan tunjuk. Kata Allama Qushairi rahmatullah alaih, adab seorang hamba mengenai nama ini ialah melazimi sunnah dan menjauhi bid'ah. Hadat tustari usul kami ialah mengikuti sunnah dan akhlak dan perbuatan, makan dan minum daripada sumber yang halal, sentiasa cakap benar, dan segala amalan dibuat dengan niat yang ikhlas. Semua benda tu kita lakukan dengan keikhlasan. Al-Baqi, keistimewaannya ialah apabila seorang itu berada dalam kerisauan, maka bacalah 70,000 kali atau 1,000 kali ya badi'us samawati wal ard, ya badi'us samawat, dan kemudian berwuduk dan wajahnya menghadap ke kiblat untuk tidur. Al-Baqi, Al-Baqi. Panjang lagi ni kita. Nak habis dah. Nak habis dah. Tak ada dah. Kita perhabis selalu malam ni. Kita speed sikit. Al-Baqi, yang maha kekal. Barang siapa yang membaca nama yang mulia pada hari Jumaat sebanyak 100 kali, maka amalannya akan diterima dan dia tidak dihimpit kerisauan dan kesusahan. Al-Waris, yang maha kekal selepas semua perkara binasa. Raja bagi segala makhluk. Maksud waris ialah semua perkara yang dimiliki kembali kepadanya setelah pemilikan itu binasa lagi berakhir. Inilah makna waris dari sudut pandangan yang umum. Ataupun dari sudut pandangan yang hakiki, maka sememangnya Allah jualah yang memiliki segala secara mutlak sejak azali sehingga selamanya. Limanil mulkul yaum lillahi wahidil qahar. Pada saat Allah berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Allah sendiri yang menjawab, dikuasai oleh Allah yang Maha Esa, lagi mengatasi kekuasaannya segala-galanya. Seorang hamba janganlah terlampau fikir terhadap harta pusakanya, bahkan fikirlah bahawa semua yang ditinggalnya itu akan binasa. Katakanlah, mutu qabla an tamutu. Barang siapa yang membaca kalimah ini, mutu, matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Barang siapa yang membaca kalimah ini 100 kali ketika terbit matahari, maka dia tidak akan diselubungi rasa duka cita. Ar-Rasyid, Ar-Rasyid, sudah nak habis dah. Yang menunjukkan jalan pada alam ini, yang menunjukkan jalan pada, sebahagian ulama berpendapat maknanya zat yang mengajak hambanya ke jalan yang lurus dan menundukkan nafsunya untuk menghasilkan jalan taat dan ibadat. Keistimewaan kalimah ini apabila seorang itu ingin memulakan sesuatu kerana kerja yang dia belum pasti, maka selepas isyak dan sebelum tidur, bacalah kalimah yang suci ini sebanyak 1,000 kali. Akan zahir padanya pekerjaan yang sahih dan memberi ke as-sabur, as-saburu, yang maha penyabar daripada mengazab hambanya yang berdosa. Maksud ism kalimah yang zat ini, zat yang tidak cepat dalam menghukum hamba-hamba yang berdosa. Ianya hampir dengan makna al-halim, namun ada perbezaan antara keduanya. As-sabur, yang merasai yang dia akan mengazabnya di akhirat, berbeza dengan al-halim. Kata Imam Qushairi rahmatullah alaih, kedudukan hamba dalam sabar adalah beberapa bahagian. Pertama, tasabbur, iaitu buat sabar dan menanggung sesuatu musibah dengan penuh kepayahan. Kedua, sabar ialah mudah dalam menanggung pelbagai ujian dan qada yang mendatang. Ketiga ialah istibar, dan inilah terakhir, iaitu biasa dengan sesuatu kesusahan, lalu dia tidak lagi merasai kesusahan, bahkan merasai kerehatan di dalam kelapangan. Susah tu nikmat, perik jerih itu satu nikmat.
kehendak insan pada kalimah ini, janganlah seorang itu melakukan satu pekerjaan dengan gopoh, bahkan lakukan dengan tenang dan waqar. Rabbana ghfir lana, Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Surah Baqarah ayat 250. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan. Kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertawakallah kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kebenangan. Surah Ali Imran ayat 200. Kelebihannya ialah seorang itu berada dalam musibah lalu membaca nama ini sebanyak 33 kali akan tenang, maka Allah akan selamatkannya daripada kesusahan dan musibah. As-sabur. Wallahu alam. Sudah habis dah. Ada 99 nama As-sabur yang ke-99. Masya-Allah. Kita dah habis dah Asmaul Husna. Ada sedikit lagi dalam bab ni, insya-Allah kita sambung pada malam Rabu nanti. Wallahu alam. Aku laku li hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arham ya walal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Kalau terus so tu panjang. Kalau nak detailkan, tuan-tuan baca balik, ulang balik, insya-Allah Allah Taala akan fahami kita semua. Insya-Allah. Ada tempat yang mana kita perlu speed. Gia 7. Tempat yang mana Gia 7 kata mudah. Wallah.